Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kita pada petang nih, di mana di lokasi kita Sri Kembangan ada sesuatu yang kita akan bongkarkan kepada anda. Terima kasih kerana subscribe. Yang belum subscribe sila tekan butang subscribe dan butang lonceng untuk mendapat notifikasi daripada kami. Orangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Adhadin akan bersama dengan satu pengarah yang mana bukan calang-calang. Kalau anda ingat Korban Kasih pernah top di TV1 yang mana starting tarikh tayangan pada 24 April. Drama yang berepisod 30 episod. Jadi bersama dengan saya pengarah Korban Kasih Encik Pali Yahya. Baik, jadi kita akan buat satu edisi pecah rahsia bersama dengan Mr. Tuan Director. Mana Director Pali Yahya akan menjawab beberapa soalan khusus untuk viewer-viewer ataupun subscriber kita. Yang mana soalan pertama, Encik Pali, boleh ya? Boleh. Okay. Apakah perasaan Pali bila dilamar sebagai pengarah? Okay, Alhamdulillah. Pertama, syukurlah dapat tawaran untuk bekerjasama dengan Macet All Star. Dan waktu yang sama, bagi saya apabila menerima tawaran cerita Korban Kasih ni, cerita ni sebab dia keluar pada kelompok yang biasa, pada keluarga yang kaya berkenaan dengan kampung. Jadi bila baca sinopsisnya, saya terus bersetuju. So untuk soalan kedua, Encik Pali, apakah pandangan Pali tentang production Macet All Star ni? Macet All Star bagi saya antara production yang memudahkan segala urusan perjalanan syuting. Maksudnya kerjasama di antara pelakon dengan management mudah. Maksudnya Macet All Star macam dah berpengalaman menjalankan beberapa drama. Jadinya kefahaman untuk mencantikkan ataupun memberi kualiti pada satu produk mudah. Apa yang nak ditonjolkan ataupun dinyatakan daripada skrip tu semua dapat dipersembahkan melalui drama Korban Kasih. Jadi walaupun Korban Kasih ni dah lama lah, tapi top kan, bermula 24 April tarikh tayangan di hari itu. Boleh tak Cik Pali kongsikan siapa bawa watak asal dalam Korban Kasih? Antara watak asal Norizah, asalnya dicadangkan OJ Mak Daud salah satu, dan keduanya Marissa Yasmin. Dan daripada selepas perbincangan, kita nak ada nampak bahawasanya watak Norizah ni muda, ibu yang nampak muda. Jadi kita tukar ke Marissa Yasmin. Dah okey Marissa Yasmin. Selepas tu kebetulan pula berlanggar pula date syutingnya, tak ada rezeki nak shoot dengan Marissa Yasmin. Jadi kita buat perbincangan antara Macet, pihak production, saya sendiri dan Stesen TV. Lahirlah cadangan bahawasanya pemilihan terakhir kita dapat bekerjasama dan alhamdulillah Dinas Mokhtar terima untuk watak ni. Dan bagi saya antara satu keputusan yang tepat lah, dan sesuai ataupun watak itu sesuai dengan apa yang diceritakan dalam novel Korban Kasih 1, Korban Kasih 2. Jadi baru ni ada kontroversi pasal pelakon Sado. Apa jawapan Pali? Okey, kita dah sebenarnya Sado yang dimaksudkan Syahrul Rizwan. Kebetulan masa tu dia baru lepas shoot satu filem ni berkenaan dengan kepolisian apa semua ni, jadi dia memerlukan badan dia begitu. Selepas dia shoot filem tu, dia akan shoot dengan Korban Kasih. Kita dah sedia maklum bahawasanya fizikalnya begitu, dan pihak production dan Macet All Star berbincang dengan saya. Jadi kita wujudkan beberapa scene mengapa badannya begitu. Jadi yang mana menonton Korban Kasih faham kenapa Jalil berbadan sados begitu. Kerana mudanya dia suka bersenam. Dengarnya Pali sendiri tak selesa tengok masa buka puasa sebab penonton kecam pada awal episod. Bukan maksud tak selesa, macam mana pandangan penonton ataupun pendapat orang lain tentang watak yang tak sepatutnya budak sekolah, sepatutnya terus ke watak-watak besar, tak sesuai untuk orang sekolah. Itu menjadi tidak selesa bagi saya. Padahal perkara ni dan watak-watak yang dipilih dalam kita dah bincang dengan pihak production dan station. Jadinya cerita Korban Kasih ni ada beberapa fasa. Daripada dia zaman sekolah, dia dah besar, tiba-tiba jadi CEO. Jadi kalau kita ambil pelakon muda sangat, tiba-tiba bila tahap dia sampai CEO, nampak terlalu muda untuk jadi CEO. Jadi kita pada asalnya memang kita nak skip babak-babak sekolah tu. Tapi sebabkan novel itu sendiri, jalan cerita bermula daripada diorang sekolah, daripada kecil sampai besar. Jadi punca utama cerita Korban Kasih ni bermula daripada diorang kecil atau bersekolah. Jadi kalau kita terus cut off ataupun kita buang sisi sekolah tu, jadi kita tak tahu mana puncanya Norizah marah anak-anaknya, konflik sekeluarganya datang dari mana. Jadi paksalah kita wujud walaupun sedikit scene sekolah. Padahal kita wujudkan scene sekolah tu pergi dan balik je. Yang mana asalnya kalau ada dalam kelas-kelas tu kita dah take out. Itulah. Tapi alhamdulillah di hujung-hujungnya penonton makin faham kenapa cerita sedemikian, sebab dia ada beberapa fasa. Dan hasilnya alhamdulillah seperti yang semua tahu, jaya memberi mesej dan ataupun pesanan ataupun apa iktibar dalam Korban Kasih. Bagi saya itu dah memadai. Maksudnya ada bahan fikir untuk penonton nilai cerita ni, bukan dia tengok cerita kosong. Jadi ada juga beberapa persoalan ataupun soalan-soalan yang kita collect daripada media sosial, YouTube dan sebagainya, daripada peminat atau penonton tu sendiri.
Yang mana dia tanya berkenaan dengan scene London tu. Betul ke Cik Ali? London Established. Yang dalam mana tergambarkan suasana tu di mana. Jadi di dalamnya itu buat kat Malaysia saja. Kadang suasana seperti itu kita perlu gambarkan bahawasanya satu-satu watak ni jauh daripada Malaysia. Jadi kita ambil untuk dapat stock shot establish apa sahaja. Mungkin ada yang dah pergi kat overseas, kita pakai untuk establishing sebab dia untuk menunjukkan bahawasanya si Jamil ni berada di London. Padahal shooting dalamnya kat Malaysia je. So ada juga berkenaan dengan scene ular pantomima ular betul ke? Ular betul lah, takkan nak CGI. Kita pakai footage, maksudnya kita separate shot. Bahawasanya nampakkan artis, nampakkan ular, separate shot. Kalau artis sebelah ular, masa tu mungkin Zara dah lari dululah jauh. Jadi dalam scene tu kita combinekan shot tu bahawasanya ular tu dekat dengan Zara. Kita guna ular betul. So Pali, kalau kata andai kata lah ada sambungan Korban Kasih 2, Pali nak ke? Saya bukan kata andai, saya yang mengharap adanya Korban Kasih 2 sebab selepas perbincangan dengan pihak Makcik All Star dan scriptwriter akan disambung, insya-Allah bahawasanya cerita Korban Kasih 2 ni tu cerita dia akan berkembang. Dan bagi saya kita sambung tu banyak lagi plan ataupun perancangan dalam untuk mencantikkan sebuah cerita Korban Kasih 2. Sana kata kalau betul-betul sambung lah antara orang kata khayalan ataupun fantasi awal berkenaan dengan sambungan, macam mana cerita punya Pali? Pertama, tanggungjawab lah. Maksudnya Korban Kasih 1 dah berjaya, kerana pengharapan penonton ataupun orang yang menonton drama ni, dia akan harapan lebih besar. Mana tanggungjawab saya dan tim akan jadi lebih besar bahawasanya 2 kena lebih bagus daripada 1. Maksudnya yang 1 dah alhamdulillah penonton terima, macam mana saya nak angkat 1 level lagi Korban Kasih 2 bahawasanya Korban Kasih 2 sebab ni dia orang buat, sebab cerita dia lagi berkembang ataupun lagi baik ataupun jalan ceritanya makin menarik yang boleh diangkat sebagai Korban Kasih 2 lagi best lah daripada Korban Kasih 1. Bagi saya itu tanggungjawab besar lah bagi kami. Okey, akhir sekali hubungan dengan soalan tadi juga, cerita macam mana yang Pali jalan cerita ni yang boleh kongsikan? setelah kami bincang banyak perjalanan kenapa Jalil perlu ada di kampung, kenapa Jalil dia berkaitan balik dengan title Korban Kasih tu, di mana untuk ni saya pecah lubang sikit lah. Keseluruhan Korban Kasih 1 kita angkat pengorbanan seorang lelaki. Korban Kasih 2 insyaAllah kita angkat pula pengorbanan seorang perempuan. Mana Korban Kasih 1 kita angkat macam mana lelaki berkorban, Korban Kasih 2 kita angkat pula macam mana seorang korban, seorang wanita pula dalam sebuah kehidupan. InsyaAllah. So terima kasih kepada Cik Ali kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita.